forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar jawapan daripada Menteri Pengangkutan tentang isu cermin gelap yang duk viral 3 hari lepas. Tak pernah orang masuk penjara sebab pasang cermin gelap. Kementerian Pengangkutan menjelaskan belum pernah ada mana-mana pemilik kenderaan dipenjarakan atas kesalahan menggunakan cermin gelap. Okey, mari kita dengar jawapan beliau. Dia akan kita komen macam biasa. Social media cuba menggambarkan dengan menggunakan ataupun mentafsirkan bahawa satu kenyataan daripada seorang pegawai JPJ seolah-olah kalau mereka letak cermin gelap akan dipenjarakan. Itu sebenarnya tak betul. Memang dari segi undang-undang, sekiranya mana-mana pihak yang tidak mengikuti ataupun tidak mematuhi peraturan jalan raya, apabila mereka diberikan peluang untuk compound, mereka tak bayar compound, maka boleh dibawa ke mahkamah. Itu adalah satu peraturan yang general yang boleh dikenakan sehingga denda termasuk sehingga tidak melebihi 2,000 ataupun penjara 6 bulan. Itu adalah general untuk semua peraturan, bukannya dari segi penggunaan cermin gelap sahaja. Tetapi pada hakikatnya apa yang dilaksanakan ataupun apa yang dikenakan tindakan ialah compound. Kalau mereka tidak mengikuti peraturan, hanya di compound. Dan saya telah pun mengesahkan dengan pihak bahagian darat dan juga JPJ bahawa selama ini tidak pernah ada satu kes pun cermin gelap ini dibawa ke mahkamah. Maksudnya tak timbul soal bahawa kalau dia menyalahgunakan cermin gelap itu akan dipenjarakan. Jadi saya harap penjelasan ini dapat mereraikan ataupun memberikan satu penerangan kepada pihak orang ramai bahawa tidaklah sampai kerajaan nak memenjarakan orang sampai nak hantar ke penjara sekiranya menggunakan cermin gelap. Tidak. Malah pada tahun 2019, Puan Yang Ketua, saya pada ketika itu juga sebagai Menteri Pengangkutan telah pun meliberalisasikan, memudahkan orang ramai untuk menggunakan cermin gelap. Kita mengkaji semula peraturan, melihat kepada praktis di luar negara yang mematuhi peraturan-peraturan United Nations dengan memberikan sedikit kelonggaran. Cermin kenderaan hadapan sub-kaedah sekarang ini, kadar keterusannya ialah 70% untuk cermin di depan. Untuk cermin tepi sisi kiri dan kanan pemandu sehingga 50% boleh digelapkan. Untuk cermin sisi belakang dan cermin belakang boleh hitam semua. Ini yang dibenarkan. 2019 yang berhormat Indra Mahkota masih ingat. Saya juga maklumkan kepada Kabinet ketika itu melalui nota jemaah menteri. Telah pun kita ronggakan, benarkan. Sebab ramai yang kata dalam keadaan cuaca panas di negara kita ini, belilah kelonggaran dari segi tinted. Ada juga yang tak setuju. Dia kata membahayakan kalau kita gelap semua, nanti kalau ada apa-apa jenayah berlaku, tak nampak apa yang berlaku dalam kenderaan. Tapi kita mengambil satu kaedah yang seimbang, iaitu tak gelap semua. Tak gelap semua apabila kalau untuk orang ramai yang tak perlu pun mohon kepada JPJ. Kalau di bahagian belakang, mereka boleh gelap semua. Cuma cermin di pemandu itu 50% dan cermin untuk mereka lihat ke depan itu 70%. Tetapi untuk satu lagi kategori di mana untuk VVIP umpamanya, menteri-menteri yang berhormat Bagan Serai, yang berhormat Indra Mahkota, yang berhormat Pago, semua pernah jadi menteri ataupun ahli jemaah menteri. Kenderaan-kenderaan itu dibenarkan cermin gelap sebab kenderaan-kenderaan yang melibatkan menteri-menteri ataupun ketua polis negara dan sebagainya. Mereka dibenarkan cermin gelap keseluruhannya. Ataupun mana-mana pihak yang merasakan bahawa mereka ada isu keselamatan, boleh pohon. Dan saya telah menetapkan dasar pada tahun 2019 lagi. Saya telah membuang budi bicara Menteri Pengangkutan. Dulu Menteri Pengangkutan, sign saja, minit saja, boleh bagi surat kebenaran. Saya pindahkan kuasa itu kepada Ketua Pengarah JPJ. Saya kata, Menteri tak nak terlibat, nanti ada isu-isu integriti. Saya tak nak terlibat. Sebab saya tahu ramai nak tulis kepada Menteri Pengangkutan, minta kelonggaran, minta pengecualian. Saya serahkan kepada jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh KP JPJ, mereka buat tapisan dulu. Sesiapa yang layak, dia hantar senarai itu kepada menteri untuk endorsement. Untuk isu, tetapi bukannya percuma. Katakan ada orang-orang yang kaya
Dia ada isu keselamatan, takut diculik dan sebagainya. Dia nak cermin gelap. Dia kena tapis dulu oleh polis. Tapis dulu oleh JPJ. Dah lulus, bawa kepada kepengurusan daripada menteri, tetapi charge dikenakan. Saya kenakan charge RM5,000 untuk 2 tahun. Ramai yang bayar, tak ada masalah. Jadi itu dibenarkan, tetapi dengan bayaran RM5,000. Itu untuk kes-kes yang tertentu. Tetapi untuk orang ramai, seperti yang saya katakan, kadar yang telah dibenarkan itu 70, 50 dan kosong. VLT itu telah pun dilaksanakan sejak tahun 2019. Dan untuk mereka yang mungkin ada isu kesihatan, kalau dapat pengesahan doktor, kita dikecualikan, tak perlu bayaran. Silakan. Okay, terima kasih Muhammad Menteri, terima kasih Muhammad Tuan Yang Dipertua. Saya terima kasih atas jawapan yang telah diberikan oleh Muhammad Menteri terhadap isu yang saya bangkitkan. Dan saya bangkitkan isu ini kerana waktu itu laporan media yang cukup meluas terhadap apa yang diumumkan oleh pihak JPJ, dan insya-Allah dengan pengumuman menteri pada hari ini menghilangkan kegusaran rakyat di bawah terhadap penguasaan yang ataupun terhadap apa yang diberikan oleh pihak JPJ di waktu itu. Kerana laporan ini laporan yang menyeluruh, dan saya harap kenyataan menteri hari ini pun akan dapat disebarluaskan dan dapat diperbetulkan balik persepsi yang telah pun meluas ini. Terima kasih Yang Muhammad. Terima kasih Yang Muhammad. Saya harap Yang Muhammad bantulah juga meluaskan pencerahan ini. Memang saya dah tegur bahawa dari segi mesej yang disampaikan itu tak keseluruhan. Seolah-olah kita nak memenjarakan orang kalau ada pemakaian cermin gelap. Itu tak betul. Apa yang disebut oleh pegawai JPJ itu ialah dari segi general. Memang dari segi peraturan jalan raya ada peruntukan itu. Tetapi itu bukannya untuk cermin gelap saja dan bukannya peraturan baru. Dia peraturan sedia ada untuk semua kesalahan-kesalahan jalan raya. Sekiranya telah diberikan kompaun, dia tak bayar kompaun. Apa tindakan seterusnya? Tindakan seterusnya bawa ke mahkamah. Tetapi seperti yang saya katakan, dalam kes cermin gelap, tak pernah pun satu kes dibawa ke mahkamah. Setakat ini hanya saman sahaja ataupun kompaun saja. Kompaun pun bukannya banyak. Biasanya kalau kita ada kesalahan cermin gelap ini, mereka akan diberikan notis. Datang ke JPJ. Kalau dia tak ikut peraturan, kita minta dia tampalkan. Dia keluarkan cermin gelap itu ataupun stiker tersebut. Jadi kalau mereka tidak mengikut peraturan tersebut, yang kompaun hanyalah di antara RM100 hingga RM250. Itu telah pun dikenakan. Jadi saya harap penjelasan pada hari ini dapat memberikan satu gambaran yang lebih menyeluruh kepada pihak orang ramai dan tidak lagi menjadi satu pertikaian di kalangan orang ramai. Jelutong ada. Pertua berkenaan dengan tambahan bilangan bas di Pulau Pinang. Untuk maklumat Yang Berhormat Jelutong, Kementerian Pengangkutan melalui prasarana mempunyai perancangan untuk menambah jumlah bas yang beroperasi di Pulau Pinang bagi menambah baik perkhidmatan pengangkutan awam. Menerusi Rapid Penang, bilangan operasi harian bas sedang ditambah daripada 154 buah bas pada Januari 2023 kepada 237 buah bas secara berperingkat. Okey tuan-tuan, saya baca detail sekali kat sini. Menteri Pengangkutan Anthony Loke PH Seremban menjelaskan salah faham ini di kalangan pengguna media sosial berikutan kenyataan ini dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Jalan Raya JPJ, di mana orang ramai menggambarkan seolah-olah individu yang melakukan kesalahan tersebut boleh dihukum penjara. Itu sebenarnya tak betul. Memang dari segi undang-undang, yang mana-mana pihak yang tidak mengikuti peraturan jalan raya, apabila mereka diberikan peluang untuk kompaun, mereka tidak bayar kompaun, maka mereka boleh dibawa ke mahkamah. Itulah general untuk semua peraturan, bukan dari segi penggunaan cermin gelap sahaja. Tetapi pada hakikatnya, apa yang dilaksanakan adalah kompaun, katanya pada sesi penggolongan pembahasan orang undang-undang Perbakalan 2024 di Dewan Rakyat hari ini. Okey tuan-tuan, mari terus menyokong kerjaan perbuduan. Jangan kita dengar sangat kat TikTok tu yang merapu-rapu tu. Assalamualaikum.